how many times I dah maki, I cakap, there's something there, there's something there, there's something there, there's something on the ground. Dalam gambar tu, Daphne was surrounded by batu nisan. Saya nampak satu bayangan. Oh, ni bukan manusia lah ni. Tangan dia begini, ini dan rambut dia panjang. Lepas tu saya tunduk bawah, tengok air mata yang jatuh tu adalah darah. Mata semua dah kecil sebelah. Mata kecil sebelah ni dia macam ada satu rupa tau. Memang rupa orang tua lah. Hello! Dalam siang ada malam. Dalam terang ada gelap. Dalam gelap ada macam-macam cerita. Biar tegak semua bulu roma ni. Jangan persoalkan kesahihannya. Dah bersedia? Dah ke belum? Selamat datang ke panggung Misteri Malam. Himpunan kisah-kisah pelik, aneh, lagi seram buat tontonan anda semua. Nah, kita buka tirai pada malam ini dengan satu kisah tilam. Apabila tilam empuk mengulit lena, tapi beza pula dengan tilam yang ni. Apa jadi bila tilam lembut bertukar menjadi batu? Masih lenakah tidurmu itu? Tilam jadi batu. Korang tengok dulu. Aku nak tidur dulu. Memang Daphne percaya sebab sejak kecil lagi Daphne memang bertembung dengan benda-benda yang pelik-pelik. Tapi masa tu Daphne rasa macam lebih kepada macam imaginary friends. Semua orang bagi tahu, oh maybe she's just imagining things. Daphne selalu nampak orang-orang lain di luar tu. So I cakaplah dengan kawan-kawan sebenar I cakap, look, there's this guy over there. Dia cakap, mana? Kat mana? Yang tu, next to you, on your left. Diorang tak nampak. So diorang cakap, ni suka main-main lah. Ni masa budak kecil lah. So one day I told my mom, I said, Mom, it's very frustrating because orang macam ketepikan I tau. Macam rasa I ni pelik sangat. Macam she's a weirdo, you know. So my mom told me, don't worry girl, it's something that you have a gift, probably escape the generation. Dia cakap, my grandmother has Bobo Hizan blood. So it's basically like a traditional healer untuk orang-orang Kadazan dusun. Dan mungkin keistimewaan itu yang dia boleh nampak yang pelik-pelik tu dah diturunkan kepada saya. Now, for those who pernah kerja dengan Daphne, semua tahu that Daphne jenis yang memang happy go lucky, jenis yang tak marah orang. So hari tu habis shoot lewat 3 ke pukul 4 kita habis, but the next day call time for makeup was 9 AM. So datanglah turun tempat makan tu, happy, woohoo. Semua orang diam tau, semua tak nak pandang I, semua turun, tunduk muka macam ni. Lepas tu I pun rasa pelik lah. So I pergilah dengan makeup artist yang selalu I berbual, you know, she talks a lot with me. Cakap dengan dia, Nia, kenapa ni semua orang tak nak cakap dengan I?
Dev, you tak ingat ke semalam? I said, apa? You pergi maki hamun kita orang semua, termasuk Jason. Jason, who's the director for Beluka. I said, I buat macam tu bila? Dah, kau pergi marah-marah, you go use all the F words lah, yang, perkataan kasar-kasar. First time kita orang nampak you macam tu. I said, sumpah, I tak pernah. I tak ingat pun I buat macam tu tau. Ngam-ngam Jason masuk. And then I was like, Jace, I heard. So sebelum I nak habiskan I punya sentence, dia dah cakap, Dev, it's okay. I know what happened. And I said, what happened? So semua, kenapa? What happened the night before, kita orang ada shoot dekat jungle, and scene tu I dengan Bron Palare, is the shot where I get shot. So Daphne kena acting yang Daphne jatuh lah atas tanah. So what the first master shot, dorang letak tilam tau. Tilam, lepas tu ada daun-daun kering. So masa tu I said, okay, I agree to it. That one I ingat, itu I ingat. Tapi yang I tak ingat, masa I jatuh tu, dorang dah clear. How many times I dah maki, I cakap, there's something there on the ground. So budak-budak prop semua bersihkan, tak adalah bos, tak ada bos. So they were signalling to our director, sebab dia dekat lokasi jauh sikit. So dia bagi tahu dengan assistant director, tak adalah, tak ada, there's nothing, we've cleared everything, kita dah bersihkan semua. But I kept shouting, there is something there, what the is wrong with you guys? What the hell is wrong with you guys? And I kept saying that over and over again. So when they told me that, I remember waking up in the morning, memang ada macam sakit tau dekat belakang leher. But I just thought, it was just another night yang busy and salah tidur ke tak. So after that, when they told me that, Jason said, I think I know what happened. So dia panggil budak prop, dia cakap budak prop tu dia suruh dia masuk. Budak prop tu datang dengan kamera dia sebab dia nak ambil konti shot yang scene tu. Dalam gambar tu, Daphne was surrounded by batu nisan. And there was one particular, the hugest batu nisan was ngam-ngam tempat yang Daphne had to fall at the same exact spot. Tapi masa tu kita tak nampak tau. But in the picture itself ada. And then inside that picture also ada gambar seorang wanita yang macam tengok Daphne macam ni. So we didn't know. I said, no lah, this is tipu lah. My goodness, no way. This is a tree or something else. Tapi kita orang zoom in, memang nampak betul-betul macam batu nisan. There was at least 4 or 6, but the prominent one was yang dekat belakang Daphne tu yang asyik kena. Yang peliknya, Daphne cuba cari lagi gambar tu because of course we kept it. So Daphne masa nak ambil gambar tu, when we had this, I said, no, it has to be that same picture. Gambar tu dah macam tak sejelas yang dulu yang mula-mula kita nampak tau. Now it's tak nampak sangat dia macam ni. Dia nampak macam putih sikit, macam as if gambar tu pun dah macam dah lesap tau, macam dia tak wujud lagi tau. But when we first remember seeing it from the camera and then uploading it on our computer, memang perempuan makcik, I don't know what she was just staring at me from the tree, going down, looking down macam ni. Malam bulan di pagar bintang makin terang bila dipandang, bagai gadis beri sembah pada teruna idaman. Apa kau gelak-gelak ni? Kau ingat kau tengok Sarkis ke apa? Oh, kau gelak lagi, siap kau? Takut ke? Takut? Nak lagi. Ada lagi. Kisah kedua kita ni lagi menarik. Tak kala kita tak panggil, dia datang. Dikala hati tak rindu, dia melambai-lambai.
Tapi kalau dah datang duduk bertenggek, adalah tu. Atan, disebabkan kau tak pandai menari, kita pergi kelas sekarang. Bagai gadis beri senyuman pada sungai. Kecil-kecil memang Awi pun sendiri dengar banyak cerita hantu kan dari mak bapak Awi sendiri. Dan Awi, yelah Awi selalu fikir macam diorang cuma nak nakutkan kita lah, jangan keluar maghrib kan, atau jangan bersiul di dalam tandas kan. Awi adalah seorang pemuzik, Awi adalah seorang yang biasa dan seorang lelaki yang susahlah Awi nak percaya benda-benda macam ni sebenarnya. Tapi ada satu peristiwa ni lah yang mengubahkan Awi punya fikiran sedikit. Dan bila Awi terkena dan ternampak, baru dia Awi menelan lah kata-kata Awi sendiri. Awi agak malu dengan diri Awi sendiri sebenarnya kan. Peristiwa tu terjadi dekat Langkawi. Kita Awi bersama kawan-kawan Awi ramai, kita nak pergi celebrate hujung tahun, New Year Eve. Kita nak happy-happy kawan-kawan semua habis kerja dulu dari sekolah kan. Jadi macam okay, kita pergi Langkawi, kita relax. Adalah satu hotel tu, memang bila Awi sampai kita macam kenapa hotel ni hotel itu dia bukan hotel yang besar, dia hotel yang 4 tingkat. Tetapi di setiap hotel tu ada balcony. Di depan balcony tu dia bukan laut. Laut di hadapan sini. Dia kita dapat bilik yang di belakang. Di belakang dia ni hutan lah. Sini adalah tingkap, ini adalah balcony dia. Balcony-nya di sini. Ada langsir. Langsir yang tak tebal, langsir je tipis je. Bangsa kalau awak berjalan, awak bolehlah nampak sesuatu. Dan malam lah. Kawan-kawan Awi semua tahu, Awi kalau tidur mati tu dah penat sangat. Tetapi pada malam itu Awi terjaga. Awi ingat lagi. Dalam jam 3.45 dan Awi terdengar bunyi burung macam burung gagak yang kuat. Awi terbangun lagi sekali. Tak asal ada burung ni kat sini kan. Terus saya terbangun, saya tengok. Dan saya nampak satu bayangan. Terus saya terfikir, okey, ada ni bukan manusia lah ni. Dia sudah tentu dia tengah menghinggat dalam position yang amat mengerikan Tetapi dia tangan dia begini, ini dan rambut dia panjang. Figure dia tu yang saya nampak dari belakang, dia tengah macam imagine burung gagak, tetapi dia bukan burung. Dia adalah Pontianak. Dan saya dengar bunyi-bunyi yang amat menarikkan telinga saya. Kalau dengar bunyi dia nak katakan bunyi burung gagak, dia bukan. Kalau nak katakan suara manusia, dia bukan. Pasal dia suara, nak kata suara perempuan, dia menukar. Suara perempuan yang garau dan juga suara yang amat weird. Dan hakikatnya Awi sampai tu bilik Awi. Sebelumnya tu Awi ingat lagi, Awi jumpa satu keluarga, seorang pakcik haji kan. Dia pakai songkok dengan isterinya dengan anak satu. Secara tiba-tiba anak dia pun menangis. Dan tiba-tiba awak dengar seorang pakcik membaca bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi balcony dia tu balcony dia sendiri. Balcony dia tu dia separated lah. Balcony saya ni lah ada burung menarik dekat saya kan. Jadi saya pun membaca juga bang tu sekali bersama dengan pakcik tu kan. Jadi bila je bang baca tu saya dah tahulah kita manusia, kita dapat rasa kan. Ya Allah, Allah Akbar. Tapi sambil dia membaca tu saya rasalah saya ni. Pasal benda tu tiba-tiba dia punya kepala dia macam bergoyang lah. Dia tengok. Terus dengan serta-merta pop, benda tu hilang.
Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena? Hei! Dialah yang jadi. Ini pula kisah si nenek. Mengoyan-ngoyan, mengonta-onta nak cari kawan. Bila hati dah berkenan, mana mungkin nak cari yang lain? Oh, punah asmara dana. Terlepong hati si nenek nak cari teman pengganti. Mari cu, ikut nenek. Mari dekat dengan nenek. Hei, janganlah panjat atas tu. Nanti jatuh. Mari dekat dengan nenek. Cu. Sebelum saya ceburkan diri dalam bidang ni, memang saya tak percaya. Tapi bila saya dah mula berlakon cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang orang kata fantasi, yang memang fantasi tu menjadi realiti, baru saya rasa dunia luar ni sebenarnya memang wujud. Pengalaman ngeri yang memang sampai mati pun saya takkan boleh lupakan. Ketika saya melakukan satu penggambaran drama bersiri Nenek Kebaya, saya memegang watak sebagai Samsiah, Nenek Kebaya, Intan Sari dan Nenek Kebayan. Nenek Kebayan ni mata dia buta. Jadi tapi tak ada kena-mengena dengan watak saya. Tapi ketika saya berdialog dengan Tuan Abdam, iaitu Abang Rais Sudin Hamzah, malaikat berjaga sepanjang masa. Sudah tidak ada rasa belah. Tiba-tiba dia tengah-tengah cakap tu dia terus, Diana, tak apa, teruskan dialog. Saya cakap, Abang Rais ni kenapa tiba-tiba? Lepas tu, sebab dalam scene tu saya menangis. Tapi dia kata tak apa, cuba tengok kain Diana. Lepas tu saya tunduk bawah, tengok air mata yang jatuh tu adalah darah. Masa tu dah tak boleh nak dialog tu, macam betul ke mata darah? Tapi bila kita tengok dalam TV balik, memang tu air mata kita. Air mata tak ada nampak darah. Tapi bukti dekat kain tu memang nampak darah. Ingatkan setakat itu je. Tapi berlarutan selama 12 hari, mata saya sentiasa keluar darah. Lepas tu dah pergi semua doktor, semua klinik, darah tu masih keluar lagi. Ada rawatan-rawatan yang terperinci yang kita lakukan. Alhamdulillah mata tu beransur pulih. Keluarga Emiza Adnan selepas kejadian mata Dana berdarah, keluarga dia pula sampai anak-anak dia yang kecil pun mata semua dah kecil sebelah. Mata kecil sebelah ni dia macam ada satu rupa tau. Memang rupa orang tua lah. Dia bukannya sekadar berdarah ataupun bengkak, dia jadi sepet sebelah. Mata tu macam ke dalam. Ada satu malam tu kita syuting, sepatutnya kita buat scene Intan Sari terbakar. Jadi saya di lokasi. Masa tu saya baru kahwin, Zamarul ada kat rumah. Tengah-tengah syuting tu, dalam satu bilik, masa tu kita kat hospital, dalam satu bilik tu semua orang bau terbakar. Tapi scene tu tak ada kena-mengena dengan scene terbakar. Puas kita orang cari bau terbakar, memang tak jumpa. Memang bau hangit, semua orang tutup plug. Masa tu nak dekat-dekat subuh, saya balik syuting pun dekat 5 pagi. Saya balik rumah, saya tengok rumah saya kecoh. Kenapa rumah kecoh ni? Tengok bilik saya macam dah berasap je. Rupanya Zamarul kat rumah dah lemas dengan asap. Tanpa punca, bilik air boleh terbakar. Kita cari apa punca dia, elektrik ke, lilin ke apa ke, memang tak ada punca. Kesan daripada bilik air punya asap tu, kita ada ambil gambar. Dia dah separuh daripada bathtub tu, gambar Nenek Kebayan. Dia bukanlah nampak real, tapi bentuk sama macam Nenek Kebaya, pakai bunga, duduk bersila, tunduk macam tu. Itu pun salah satu yang orang kata ngeri lah. Sampai saya pingsan, dah panggil ustaz, dah panggil siapa-siapa semua nak pulihkan keadaan. Terbreak juga masa tu 2-3 hari sampai saya pulih daripada demam apa semua, baru kita sambung balik syuting.
Hidup ini memang satu misteri. Persoalan ada kalanya memang sukar untuk dicari jawapan. Tapi mudah je konsepnya sebenarnya. Selain kita, ada dia. Ingat tu. Ya. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan dalam Misteri Malam. Kita akan dengarkan 3 lagi kisah. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai ada dia.